Salam sejahtera. Aku nak share benda yang jarang sangat aku buat dalam video aku. So, yang mana tak tahu, video ni mungkin kena block. So, mana tengok, silalah. Sila. Apa yang berlaku kat Palestin, mungkin semua orang tahu, tapi orang kebanyakan tak tahu apa punca sebenarnya. Aku pun secara amnya bila sebut Palestin, aku ingat tadi Masjid Al-Aqsa. Sebelum kita nak salahkan Israel, nak salahkan Palestin sebenarnya, korang kena faham dulu apa intipati, kenapa berlakunya peristiwa ni sejak lama ni. Aku pun sebab terbiasa dari kecil dilahirkan Free Palestine dah biasa. So bila aku hadam, bila aku study, aku tengok video dia semua, kepada yang tak tahu apa yang perkara yang sebenarnya berlaku, kenapa 8 bulan 10 2023 tu pihak Hamas menyerang pihak Israel dan pihak Israel balas dengan serat tembakan ataupun roket. Berdosa besar kalau kau orang Islam tak tahu pasal benda ni. Share benda ni kepada kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang beragama Islam. Tolong faham benda ni. Benda ni penting untuk kita. Benda ni penting untuk kita. Okay, without geopolitik ataupun nama-nama khas, aku hanya bagi supaya korang faham macam mana tanah ni, Palestin ni yang kita harus selamatkan. Okay, mula-mula korang bayangkan satu tanah ni digelar nama Palestin. Pada ketika tu memang ada banyak agama, Nasrani, orang Muslim, Yahudi duduk sekali bersama-sama dalam keadaan aman. Contoh macam Malaysia, ada bangsa agama Cina, India, Melayu, Islam, duduk sekali tak ada masalah. Tapi masa ketika itu Palestin juga sama, duduk sekali tak ada masalah. Dia orang consider satu Palestin. Ada satu kapal ni dia bawa penuh musibat-musibat ni tau. Dia orang minta simpati oleh penduduk Palestin tau, untuk dapatkan tempat stay, sebab dia orang dah kena halau. Sedangkan Uganda pun, Argentina apatah lagi nak ke Zionis tu. Zionis tak ada pilihan. Dia orang tengok Palestin baik sangat, okey kita main kat elemen sedih Palestin. Penduduk Palestin yang asalnya dengan belas kasihannya bagi perlindungan kepada orang. Dalam masa yang sama, Palestin ketika itu dijajah oleh British. Orang British jajah dia. Palestin welcome lah orang-orang ni, orang-orang musibat ni datang ke negara dia orang. British tahu dia orang datang dan apa tujuan dia orang pada ketika itu. Dalam proses tu ada berlaku perang dunia pertama dan dia post komplot. Cantik pula tanah ni. Tak kisah itu hak apa, dia masuk rumah kita, dia buang keluar. Kalau kita nak keluar, dia bunuh tau. Tu seumpamanya masa tu. Pada selepas berlakunya perang dunia pertama tu, adalah penjajah pun, British musibat ni ada banyak datang. Dah dulu datang senyap-senyap, sekarang dah menang, dah ada kuasa, datang tak kisah, terang-terangan. Datang surat dulu mungkin beribu-ribu je, sekarang beratus ribu. Pasal-pasal lagi ada lagi sebut dia kena perang. Walaupun tanah tu dijajah oleh British ni pandai-pandai je setuju buat agreement yang mengatakan tanah tu saya bagi kepada tim musibat ni. Pada mula dia orang masuk ke negara Palestin ni, okey je, tak ada hal, bagi masuk. Tengok British pun tahu tujuan mereka ni ialah nak dapatkan satu negara demi fahaman ataupun mazhab perayaan musibat dia orang ni. Memang British pun memang ada kauting lah dengan si Israel berkenaan. Lalu lepas perang dunia pertama je berlaku, pumpang dunia penuh kecoh dengan masalah tembak-menembak perang dunia pertama Nazi semua. Tak siapa yang support sebab yang menang tu adalah yang jajah dia. Bila yang menang tu yang dah jajah dia, so dia orang ni ada kuasa. So Israel ni gunakan separah lagi, dia orang ambil hak mereka ni tanpa. Israel membangun tembok untuk mengepung warga Gaza, mengisolasi warga Gaza baik di darat, laut maupun udara. Hukum internasional menyatakan blokade Israel yang membuat warga Gaza menderita ini sebagai penjajahan. Israel hingga kini mengontrol ketat kehidupan warga Gaza, mulai dari masuknya makanan dan barang, membatasi akses listrik, mengacaukan pengelolaan limbah hingga mencemari air yang hendak dikonsumsi warga Gaza. Hampir seluruh sumber air di Gaza terkontaminasi akibat buruknya pengelolaan limbah di Gaza, dampak dari blokade. Di tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Gaza sebagai penjara terbuka terbesar di dunia sebab warga Gaza dinilai bak hidup dalam penjara. Lebih dari 2/3 warga Gaza adalah pengungsi yang diusir paksa dari tanahnya oleh Israel sejak pengusiran paksa besar-besaran di tahun 1948.
Yang dilakukan Hamas saat ini bukan sekedar menjebol tembok Gaza, tetapi juga berusaha kembali ke rumahnya yang sudah dijadikan permukiman ilegal Israel. Pada tahun 2018 hingga 2019, warga Gaza berbondong-bondong menuntut hak untuk kembali ke tanah airnya dengan aksi damai dekat tembok Gaza, tapi diserang dan ditembaki oleh tentara Israel bersenjata lengkap. Ambil kesempatan atas kesempatan awak. Kau dah pendatang lah kau. Aku orang pula. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything to this board. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just a kid. I'm just a kid. All of this, when I see it, I just truly cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslim act for you like that? You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. Mereka juga sekat segala bantuan-bantuan mana kita nak hantar, orang Malaysia nak hantar. Yang aku paling pelik lah, banyak je aku share, aku tengok yang telah memutarbelik fakta tersebut. Itu yang sebenarnya terjadi. Dia membuatkan seolah-olah Palestin jahat. Memang kejam dia punya modus. جينا نعدكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا لا يتلازيني يا عالم أرضي مهروءة أرضي هري مسروقة سمنا امتلم أم تسأل الإيام وين السمسة الحلوة ورفوف الهمام يا عالم أرضي مهروقة أرضي هري مسروقة أرضي صغيري مثل صغيري أتونا السلام وأتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا Setiap kali peperangan antara Palestin untuk menuntut haknya balik dengan Israel tak dapat, sebab setiap peperangan dibenangi oleh pihak Zionis Israel. Bila makin menang dia orang ambil bahagian Palestin. Bila ambil bahagian Palestin, korang tengok makin habis sikit je. Okey, kalau korang tengok kat Gaza bawah tu, Gaza skirt tu, dia punya keluasan kalau di Malaysia separuh negeri Perlis je weh. Korang tengok betapa sengsara yang dia orang. Kecil je separuh negeri Perlis tu. Sekarang kita boleh tengok apa yang betul, apa yang tak. Bab-bab canggih digital marketing bagi kat aku. Kita snap apa belah Israel. Belah Israel, status dia apa. Kata BM bye. Tak bukit. Uish. Bercisha. Gila orang Israel. Kita tengok orang Palestin pula. Apa? Steady lah. Meletup lah. Apa tu? Orang medik. Kau tengok lah. Masjid. Tu lori. Betul aku. Lori es krim. Letak banyak. Korang tengok lah. Sakit pula aku tengok. Gang, korang nilai sendirilah. Aku check memang tak secara flow lah perjalanan. Dia panjang lagi tak perjalanan asal dia. Nak bagi korang faham sedikit asas
macam mana berlakunya Gaza sekarang ni. Orang Islam di Palestin, dia ada cakap dekat negara-negara Asia yang nak membantu dia. Kalau korang nak bantu saya, pastikan confirm kau tu boleh betul-betul selamat sampai baru datang. Kalau tak selamat, tak perlu untuk datang. Diorang sendiri cakap macam tu. Diorang sendiri cakap kalau rasa macam tak selamat untuk datang, jangan datang. Kau stay negara kau. Kau bagi tahu satu negara kau yang negara Palestin adalah hak mereka. Kau bagi tahu macam mana negara Palestin dijajah, macam mana negara Israel merampas hak dia orang. Dia nak tu je weh. Dia dah tahu dah apa akan jadi seterusnya. Sebab pada ketika aku tengah rakam video ni, ada khabar berita mengatakan akan ada satu aktiviti besar-besaran, which is pelupusan etnik. Nah, yang tu besar-besar. Ni sekali lagi, video ini mungkin video ni akan disekat. Aku pun tahu mungkin video ni video terakhir aku share berkenaan benda ni, dan korang share lah benda ni. Bila normalisasi dilaksanakan, korang akan tengok perkara yang jahat dianggap biasa-biasa. Korang akan tengok dia orang pijak budak-budak, korang akan tengok dia orang bunuh, macam tu je. Sebab benda tu dinormalisasi, anggap biasa-biasa. Gila apa? Islam agamaku, Palestin saudara Islamku. Takkan aku nak duduk diam melihat mereka sengsara merana. Cukuplah perdataan haram. Dahlah kau penjajah laknat. Masa kau dah sampai setan. Ingat ini ucapan Bismillahirrahmanirrahim.